Percobaan suara anak jati tawar sedang ingin Bismillahirrahmanirrahim. Kata perdana Menteri Malaysia kita, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, ketika memberikan ucapan pada sambutan Hari Wesak 3 tahun yang lalu, usaha pengukuhan perpaduan bukan terletak pada tugas kerajaan semata-mata, tetapi juga pada bahu kita sebagai individu dalam masyarakat Malaysia. Untuk itu, saya tampil di hadapan anda semua untuk kita sama-sama menghayati sebuah kebahagiaan yang sedang kita nikmati saat ini. Terimalah satu Malaysia pengukuh perpaduan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia, bumi merdeka. Terima kasih kepada pimpinan majlis, koordinasi kehakiman, diftik hormat, hadirin hadirat, khususnya rakan-rakan politeknik sekalian. Gagasan satu Malaysia merupakan sebuah ideologi yang dicarakan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada tahun 2009 ketika mengambil alih tampuk pemerintahan ketika itu. Gagasan satu Malaysia ini bertujuan untuk menyatupadukan seluruh rakyat Malaysia, tidak kira Melayu, Cina, India, Bumi Putra Sabah maupun Bumi Putra Sarawak. Gagasan satu Malaysia ini sebenarnya menghendakkan kita sebagai masyarakat Malaysia untuk bertindak dan berfikir sebagai satu bangsa Malaysia. Berbicara mengenai pengukuh perpaduan negara, suka untuk saya merujuk karya penulis luar Profesor Emeritus Virginia Matheson Hooker dalam bukunya A Short History of Malaysia. Beliau mengatakan perpaduan yang dicapai oleh Malaysia pada hari ini adalah disebabkan prinsip penerimaan yang dianggap tinggi oleh seluruh masyarakat Malaysia. Maka pidato saya pada hari ini akan membawa anda semua untuk kita sama-sama meneliti mengenai nilai dan aspirasi yang dituntut dalam gagasan satu Malaysia yang diamalkan dalam 3 aspek utama: sosial, ekonomi, dan pentadbiran yang seterusnya mampu mengukuhkan perpaduan negara. Hadirin hadirat sekalian, pertama, betapa kita perlu berbangga dengan pelbagai kaum di Malaysia yang menjadi contoh dan ikutan negara luar. Lihatlah, betapa hari ini etnik, suku maupun bangsa sudah berjaya menerima adat dan agama masing-masing disebabkan prinsip penerimaan yang menjadi tuntutan utama dalam gagasan satu Malaysia. Contoh yang terdekat di universiti yang saya sayangi, siapa tidak kenal Universiti Malaysia Sabah. Betapa para pelajarnya dapat hidup harmoni dan bahagia untuk menuntut ilmu berfungsi satu untuk institusi pendidikan yang sama. Buktinya, pada tahun lalu kami baru saja mengadakan sambutan Merdeka Raya. Baru-baru ini pula kami baru saja menghadiri Pesta Tionghoa, dan akan datang 31 Mac ini Universiti Malaysia Sabah akan diserikan melalui Pesta Cahaya. Untuk itu, saya mengajak anda semua untuk kita sama-sama bertandang ke Universiti Malaysia Sabah, dan kita akan sama-sama merasai betapa bahagianya kita di bawah satu bumbung perpaduan yang utuh ini. Dan saya yakin Politeknik Kota Kinabalu ini juga pastinya mengadakan sambutan dan perayaan yang sama. Maka alasan apa lagi untuk kita tidak bersyukur dengan perpaduan negara yang akhirnya mampu meletakkan Malaysia di tangga ke-19 daripada 153 buah negara dalam Indeks Keamanan Dunia 2004. Maka jelaslah, sesungguhnya prinsip penerimaan yang dituntut dalam gagasan satu Malaysia ini sebenarnya mampu mengukuhkan perpaduan negara. Hadirin hadirat sekalian. Kedua, kita sebagai masyarakat Malaysia juga disatukan melalui prinsip keadilan sosial yang akan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat Malaysia tanpa ada pihak yang dipinggirkan. Dasar-dasar kerajaan, perlembagaan persekutuan telah dirubah bagi golongan yang memerlukan. Buktinya hadirin hadirat sekalian, dalam laporan model ekonomi baru pada akhir tahun 2010 mencatatkan bahawa jurang ekonomi antara kaum telah dapat dikurangkan melalui perlembagaan persekutuan perkara 153 yang menyentuh mengenai perkhidmatan awal, pendidikan dan beasiswa. Jika kita melihat 50 tahun yang lalu betapa jurang ekonomi antara kaum ini amat ketara disebabkan dasar pecah
bermula dengan dasar ekonomi baru sehinggalah hari ini plan transformasi ekonomi. Maka tidak heranlah jika negara kita, negara Malaysia yang kecil ini dikatakan sebagai negara yang ke-21 ekonominya berkembang dengan begitu kompetitif melalui laporan daya saing antara bangsa 2011. Maka jelaslah prinsip keadilan sosial yang dituntut daripada gagasan Satu Malaysia ini merupakan prinsip yang ingin menyatupadukan rakyat dalam aspek ekonomi. Hadirin hadirat sekalian, ketiga, aspirasi Satu Malaysia juga menuntut agar kita sebagai rakyat Malaysia untuk bersikap integritif dalam setiap amanah yang diberikan. Inilah sebenarnya yang diamalkan dalam sistem pentadbiran negara sehingga kemerdekaan negara dilakukan mencapai lebih daripada 54 tahun. Ya, saya akui terdapat juga kekurangan yang jelas dalam pentadbiran negara pada hari ini. Tetapi ingat, ia tidaklah menjadi alasan untuk kita memperkotak-atikkan segala usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Lihatlah, kerajaan tampil dengan menggagaskan program transformasi kerajaan diaplikkan bersama Key Performance Indicator agar 6 bidang keberhasilan utama negara dapat dicapai demi kemajuan masyarakat Malaysia dan perpaduan masyarakat Malaysia. Contoh yang jelas hadirin sekalian, salah satu contoh pencapaian sepanjang satu tempoh pelaksanaan program transformasi kerajaan di mana segala misi daya berat dan tersanggup telah berjaya diselesaikan hanya dalam tempoh setahun pelaksanaan. Ini jelas membuktikan betapa kerajaan begitu komitmen dalam menjaga keamanan negara agar perpaduan yang ini dikukuhkan tidak ada masalah yang datang. Jelaslah hadirin sekalian, prinsip integriti yang dituntut melalui gagasan Satu Malaysia ini juga akan berguna dalam aspek pentadbiran negara untuk mengukuhkan perpaduan negara. Hadirin hadirat sekalian, kesimpulannya, kita semua sudah mengorak langkah demi lebih jauh untuk memartabatkan perpaduan negara. Dan saya yakin di antara anda semua tidak ada lagi mampu untuk mengatakan Satu Malaysia tidak berjaya untuk mengukuhkan perpaduan negara. Namun saya yakin dalam kalangan anda yang mendengar mungkin ada yang tidak sependapat dengan apa yang telah saya sampaikan. Tetapi ingatlah saudara dan saudariku sekalian, jika kita melihat perbezaan lebih banyak daripada persamaan, sudah pasti kita akan menjadi sebahagian daripada masalah. Tetapi sebaliknya, jika kita melihat persamaan lebih banyak daripada perbezaan, maka kita akan menjadi sebahagian daripada penyelesaian masalah. Untuk itu, semoga kita semua dapat lebih bersatu untuk mengukuhkan perpaduan yang jitu. Sekian.